penjaja, peniaga kecil perlu ada koperasi yang boleh bergabung. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Penyasaran subsidi yang dilaksana antara langkah penjimatan dalam urusan perbelanjaan negara sekaligus memberi tumpuan kepada golongan berpendapatan rendah selain membantu membangun kelompok penjaja dan peniaga kecil. Perdana Menteri berkata naratif penyasaran itu perlu diperjelas dalam usaha mentadbir negara secara adil. Ada yang pendapatannya 1 juta sebulan. 1 juta ringgit sebulan. Subsidi elektrik bagi. Subsidi minyak bagi. Munsabah. Tak munsabah. Tak masuk akal diteruskan. Jadi ini yang saya lakukan. Bila kita tarik subsidi daripada dia, barulah kita bantu penjaja dan peniaga ni. Datuk Zainal kata, okey, bantu. Dari mana saya nak dapat wang? Dari jimatkan belanjaan negara. Jimat dari mana? Orang kaya, janganlah bagi sedekah. Subsidi, bagilah orang susah. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2024 di Butterworth, Pulau Pinang. Dalam ucapannya, Perdana Menteri turut mengumumkan pertambahan RM250,000 peruntukan kepada sektor berkenaan. Menerusi Belanjawan 2025, RM50 juta diperuntuk bagi geran padanan digital PKMS dan penjaja. Dalam pari itu, Perdana Menteri setuju cadangan pelaksanaan koperasi bagi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil, namun perlu bergabung dengan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa bertujuan mengurangkan kos pengurusan dan pentadbiran. Saya minta selaras dengan Angkasa supaya jangan bertindih. Angkasa sudah ada pusat-pusat pengedaran hampir setiap daerah. Jadi, Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil harus ada koperasi yang boleh bergabung supaya mengurangkan kos pengurusan dan pentadbiran. Saya tak mahu umpamanya bagi berjuta ringgit, kos tinggi. Mengulas mengenai penggantungan Perlembagaan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas, Perdana Menteri tegaskan siasatan perlu dilakukan tanpa pengecualian terhadap mana-mana pihak. Kerajaan komited membanteras kewujudan kartel yang merugikan ekonomi negara. Ya, itu terpulang pada siasatan. Tapi kita nak yang ambil, yang dapat baja benih ini, kita nak supaya harga betul. Yang import cara betul, itu sahaja. Saya dah lama marah pasal kartel ni. Kartel ni mana apa? Mana kelompok kecil jaga dia, bukan jaga rakyat. Jadi kena Malam, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang, Amir Matamin memaklumkan Perlembagaan Nafas digantung bagi meningkatkan tadbir urus dan pengurusan dalam organisasi berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Kuching, Sarawak dalam lawatan kerja beliau sempena program Pemimpin Bersama Rakyat di Betong. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid tiba di Pangkalan Udara Tentera Diraja Malaysia pukul 10.30 pagi tadi menggunakan pesawat khas. Beliau disambut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang dan Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dijadual menyempurnakan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat anjuran KKDW di Rumah Panjang Enteri Anak Lengkoi Samuel Ulu Paku hari ini. Esok beliau akan adakan sesi taklimat pelaksanaan projek pembangunan KKDW di Kuching.
Saksikan secara langsung Temu Anwar at Pride Pulau Pinang, Gen AI Generasi Ada Idea, langsung dari tapak parkir Gravitas Jalan Baru Pride Pulau Pinang pada Sabtu 2 November 2024 2.20 petang, hanya di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik, Facebook Berita RTM dan TikTok Berita RTM. Kes buli pegawai kadet di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Husin memberitahu polis kini telah memulakan siasatan berhubung kes terbabit. Jelasnya, kertas siasatan dibuka selepas laporan polis dibuat oleh mangsa berusia 20 tahun kira-kira 8.20 minit malam semalam dan siasatan dibuat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Berdasarkan laporan ini juga dikatakan kejadian berlaku pada 22 Oktober yang lalu. Jam lebih kurang 11.45 malam di bilik asrama UPNM itu sendiri. Suspek dalam kes ini berumur lebih kurang 22 tahun dan kenal pasti. Juga dikenali oleh pengadu atau mangsa itu sendiri. Ekoran itu, mangsa alami kelecuran dalam kejadian yang turut dihadiri senior lain. Polis telah merakam keterangan mangsa serta menasihatkan pegawai kadet itu ke hospital untuk pengesahan kecederaan. 6 individu termasuk seorang wanita ditahan semalam dipercayai terlibat kejadian bunuh seorang lelaki di Batu Anam, Segamat. Ketua Polis Daerah Segamat Superintendent Ahmad Zamri Marinsah berkata, 2 lelaki dan seorang wanita ditahan kerana disyaki terlibat dalam kejadian itu. Manakala 3 lagi lelaki ditahan atas kesalahan khianat dan rusuhan. Siasatan mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada perselisihan faham antara suspek dengan mangsa. Pergaduhan mengakibatkan mangsa berusia 30 tahun terbunuh disebabkan libasan dan tetakan parang oleh suspek terlibat. Rakan mangsa yang cuba meleraikan pergaduhan juga cedera. Suspek utama mempunyai 7 rekod jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Palang 302 Kanun Keseksaan. Di Johor, wanita 41 tahun rugi hampir RM510,000 selepas rumah di Taman Puteri Kulai terbakar dalam satu kejadian pada Rabu lalu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pembakaran mercun sehingga menyebabkan kebakaran. Susulan itu, 2 lelaki, masing-masing warga tempatan dan asing, ditahan kerana disyaki melakukan perbuatan khianat terbabit. Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Tan Seng Lee memaklumkan lelaki tempatan ditahan di rumahnya di Taman Sama pada 31 Oktober. Manakala warga asing itu dicukup di pekarangan Ibu Pejabat Polis Daerah berkenaan semalam. Selain dia didapati positif dadah, turut dirampas pelbagai jenis mercun. Kedua-dua suspek direman sehingga 6 November. Kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan dan Seksyen 8 Akta Bahan Letupan. Pasukan Gerakan PGA Brigad Tenggara menumpaskan kegiatan seludup lembu menerusi optaring wawasan Kelantan di Kampung Bukit Tandak, Pasir Mas semalam. Komander Brigad Tenggara PGA SEC, Datuk Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata, sebuah lori ditahan anggota Batalion 8 membawa 13 ekor lembu. Kesemua lembu seberat 7,000 kilogram dan dianggap bernilai lebih 100,000 itu dipercayai diseludup masuk dari Thailand. 2 lelaki ditahan dan tidak memiliki dokumen yang sah untuk membawa ternakan berkenaan. Mereka dipercayai menjadi penghantar lembu ke pasaran tempatan. Kedua-dua lelaki dan barang rampasan dibawa ke Balai Polis Rantau Panjang untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 36-1 Akta Binatang 1953. Jabatan Perangkaan DOSEM menyambut ulang tahun ke-75 serentak dengan Hari Statistik Negara di Butterworth Arena, Pulau Pinang. Wartawan Hamizah Mansur sempat menemu bual Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin. Saksikan rakamannya. Assalamualaikum Datuk. Okey, Datuk boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan sambutan Hari Statistik Negara dan ulang tahun
jabatan ke-75 Jabatan Perangkat Malaysia. Terima kasih Hamiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pendengar. Alhamdulillah hari ini ada satu yang bersejarah bagi kami warga Dosem secara khususnya dan juga kepada rakyat Malaysia secara umumnya, di mana Dosem telah pun mencapai umur 75 tahun sejak ditubuhkan tahun 1949. Jadi juga satu kebanggaan juga kepada kita bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri akan meluncurkan secara resminya sambutan Jubilee Intan 75 tahun Dosem, dan juga pada tahun ini juga seperti biasa juga kita menyambut Hari Statistik Negara. Jadi satu perkara yang amat menarik untuk orang ramai mengetahui bahawa perkhidmatan statistik ini telah pun memberikan banyak sumbangan kepada negara, dan kita ingin meraihkan juga anggota-anggota jabatan dan juga yang telah pun bersara, yang telah pun berjasa kepada perkhidmatan statistik yang memberi banyak data-data yang digunakan dalam pelbagai demisi oleh negara kita. Okey Datuk, boleh Datuk Seri kongsikan peranan Jabatan Perangkat Malaysia dalam meraihkan sambutan kali ini? Kita lihat dalam apa juga dasar-dasar yang ingin dilaksanakan, dalam apa juga keputusan perniagaan yang nak dilaksanakan oleh para peniaga, oleh para pelabur dan juga rakyat umum misalnya untuk membuat keputusan. Kita berada dalam era yang memerlukan data, dan sesiapa yang ada data dia akan memegang satu pengetahuan, dia punya, kita panggil ada empowering dalam membuat keputusan. So dalam hubungan ini dari segi tanggungjawab Jabatan Perangkat Malaysia ingin melihat bagaimana negara kita ini dapat diuruskan dalam pelbagai dimensi dengan berpaksi dengan data. Dan kalau dahulu mungkin ianya hanya terkait dengan keperluan dalam penggunaan oleh sektor, oleh pembangunan polisi, oleh kerajaan, tetapi kita ingin bagaimana orang ramai juga dapat memanfaatkan statistik yang dikeluarkan oleh Dosem dari masa ke semasa, dan di samping juga itu untuk para peniaga, para pelabur, bahkan kalau anak-anak muda ingin melihat apakah misalnya ke pasaran yang ingin mereka terlibat dalam aktiviti pengeluaran perniagaan, nak buka kedai-kedai makan, kedai dobi, kedai-kedai komputer dan sebagainya, data yang asal seperti kebunduk di kawasan itu pun sebenarnya amat penting untuk diteliti. Bahkan pada hari ini satu baru akan diketengahkan oleh Dosem yang akan diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu indikator kos sara hidup yang kita namakan perbelanjaan asas kehidupan wajar, PAKLU, yang mana perbelanjaan kehidupan asas kehidupan wajar ini akan memberikan apakah amount perbelanjaan yang diperlukan untuk hidup selesa, decent living bagi setiap kawasan di seluruh negara mengikut daerah, 162 daerah. Jadi kita ingin melihat bahawa data-data setempat digunakan dalam kita mengadakan sesuatu program ataupun mengukuhkan bagaimana bantuan-bantuan yang diperlukan bagi masyarakat yang memerlukan, yang selama ini kita dapati ia tidak ada lagi maklumat-maklumat berbentuk ditanda araskan mengikut kawasan-kawasan ataupun daerah-daerah, yang mana setiap daerah juga ada dia punya kawasan bandar dan luar bandar. Okey, mungkin kali ini objektif yang dibawa sendiri oleh pihak Dosem. Okey, dari segi sambutan ini kita ingin juga supaya kerjasama dan komitmen semua pihak dalam bekerjasama dalam apa juga tugas tanggungjawab yang dilaksanakan oleh warga Dosem dapat terus ditingkatkan, dan dalam masa sama kepada agensi-agensi, ada pihak yang terlibat yang ingin berkongsi maklumat dengan Dosem. Kita berada di era data integration, dan kita juga ingin melihat bahawa frekuensi data yang kita ada itu tidak lagi bergantung kepada pengumpulan data di lapangan, tetapi kita melihat melalui data-data pentadbiran. Ini membolehkan setiap keputusan itu dapat dibuat dengan pantas. Sekarang kita berada dalam era speed is really matter, kepantasan dalam membuat keputusan, dan dalam keadaan yang kompleksiti kita kena cepat. So kita perlukan data yang lebih timeliness dan juga berkualiti dan dapat digunakan dalam membuat keputusan yang diperlukan oleh negara. Di peringkat Dosem, kita terus menerus mengeluarkan data yang berbentuk timeliness. Mulai tahun lepas kita telah mengeluarkan Evan Estimate yang memberikan data KDK negara lebih awal daripada prelim estimate. Di samping itu, data perangan antarabangsa pun telah dipercepatkan dalam pengurangnya dalam tempoh hanya lebih kurang 2 hingga 3 minggu saja. Okey, terima kasih Datuk Seri atas perkongsian. Okey, baiklah, setakat itu sahaja perkongsian dari Pulau Pinang. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Hamiza.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memilih U-Mobile sebagai pelaksana rangkaian 5G kedua di Malaysia. Usaha itu bagi maksimumkan potensi teknologi 5G demi manfaat rakyat, industri dan negara. Susulan pemilihan itu, U-Mobile zahirkan penghargaan atas kepercayaan kerajaan selain optimis selaku syarikat telekomunikasi yang ada rekod prestasi lebih 17 tahun akan memainkan peranannya dalam mengembangkan rangkaian 5G. Ini dibuktikan dengan pengiktirafan sebanyak 6 kali sebagai Malaysia Mobile Services Company of the Year serta melepasi proses pemilihan aspek teknikal dan komersial oleh MCMC. Ketika ini, pelanggan U-Mobile merupakan pengguna kapasiti 5G paling banyak di Malaysia berbanding penyedia perkhidmatan telekomunikasi lain. Ulang tahun Langkawi FM ke-31 berlangsung meriah meskipun disambut sederhana. Lebih 1,000 pengunjung memeriahkan sambutan di Artbox Padang Mat Siarat, Langkawi. Berkonsepkan Nostalgia 93, para pengunjung dan pendengar dibawa mengimbau penubuhan Radio 3 Langkawi yang mula diperkenal di Bumi Bertuah Masuri pada 1993. Mereka dihiburkan dengan persembahan Bagio, Ani Mayuni, Syazwan Syahmi serta kumpulan tempatan yang mendendangkan lagu-lagu dari tahun 1993. Harapan kita agar Langkawi FM ini terus mendapat sambutan dari penduduk Langkawi sendiri dan seterusnya ianya digemari juga oleh penduduk di luar Langkawi kerana Langkawi FM bukan saja dapat didengar di Langkawi tetapi juga seluruh negara malah seluruh dunia melalui saluran digital kita iaitu RTM Klik. Turut hadir Timbalan Pengarah Penyiaran Langkawi Syamshina Muhammad Said serta agensi yang sering bekerjasama dengan Langkawi FM. Radio 3 Langkawi dijenamakan semula kepada Langkawi FM pada 2005. Kecoh kononnya ibu negara dilanda banjir misteri. Menerusi video yang tular, bah yang datang secara tiba-tiba itu didakwa gugur dari langit. Video berkenaan mendapat jumlah reaksi yang tinggi daripada pengguna media sosial. Semakan pasukan Biar Betul mendapati video yang tular adalah palsu. Ia dipercayai hasil suntingan. Perkara itu jelas dapat dilihat menerusi warna kenderaan berbeza pada sebelum dan selepas banjir. Usah sebar perkara tak betul bukan setakat timbulkan kegusaran, penyebarannya juga tak berfaedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Hampir 30,000 pengunjung membanjiri Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2024 yang berlangsung 3 hari sehingga esok di Pusat Konvensyen PICCA Butterworth Arena, Pulau Pinang. Program anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bertujuan mengiktiraf peranan penjaja dan peniaga kecil dalam ekonomi negara. Peniaga dan agensi yang turut serta memberi respon positif penganjuran program berkenaan. Dana lokal ekonomi dan juga bantuan-bantuan yang kerajaan bagi macam kupon tu sangat membantu. So boleh merancakkan ekonomi setempat. Itu sangat mudah, siapa mai boleh main register, buh detail macam IC, dapat kupon RM10. Dan kupon tu boleh digunakan pakai di mana-mana peniaga di sini lah. Sang peniaga akan claim di hari Ahad esok dengan penganjur lah. Peluanglah kalau ada anjuran macam ni sebab kami ni wakil untuk memperkenalkan produk-produk sahabat kami. Jadi kami memang sangat suka dan menyokong program seperti ini. Sekurang-kurangnya kalau mereka nak beli beras dalam RM15, RM16 tu cuma tambah RM6, RM5 saja kan.
Itu salah satulah bagi penjimatan pada pengunjung-pengunjung di sini. Itu kelebihan dia. Di samping itu juga mereka ada peluang untuk mendapat cabutan bertuah dan sebagainya. Pasukan pakar TVET Malaysia China ditubuhkan. Tujuannya memanfaatkan kepakaran dan pengalaman profesional kedua-dua negara sekaligus meningkatkan TVET di Malaysia ke tahap lebih tinggi. Penubuhan diumum Pengerusi Lembaga Penasihat Malaysia China Institute MCI, Mazri Nasib, ketika menyampaikan ucap tamanya di The China International Education Conference 2024. Acara tahunan berprestij dalam komuniti pendidikan antarabangsa, khususnya TVET, dihoskan oleh China Education Association for International Exchange dengan sokongan padu Kementerian Pendidikan China. Acara disertai 1,500 institusi TVET dari 60 buah negara dan menarik lebih 65,000 warga TVET seluruh dunia. Ketua Belia Mahir Muhammad Rizan Hassan berkata, usaha ini juga memudahkan pertukaran pengetahuan dan pembinaan kapasiti dalam TVET antara kedua-dua negara. Kerjasama itu mempunyai potensi besar untuk pembelajaran dan pertumbuhan bersama. Kapal Turki yang membawa 1,000 tan bantuan kemanusiaan tiba di pelabuhan Beirut semalam. Bantuan bagi memberi sokongan penting kepada Lebanon di tengah-tengah serangan kejam Israel yang berterusan. Menurut agensi berita tempatan, bantuan yang diatur oleh Turki dengan kerjasama pihak berkuasa Lebanon itu berupa bekalan makanan, peralatan perubatan dan barangan keperluan asas untuk membantu mereka yang terjejas. Israel melancarkan kempen udara besar-besaran bulan lepas di Lebanon. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lebanon, hampir 2,900 orang terbunuh dan lebih 13,000 cedera dalam serangan Zionis sejak Oktober lepas. Pejabat Hak Asasi Manusia PBB suarakan kebimbangan kesan serangan Israel terhadap orang awam di Lebanon. Kebimbangan meningkat terhadap kerosakan pada tapak keagamaan dan budaya. Menurut pejabat PBB itu, sejak Oktober lalu, Israel telah memusnahkan atau merosakkan sekurang-kurangnya 10 masjid dan gereja. PBB menekankan di bawah undang-undang antarabangsa, serangan ke atas tapak keagamaan adalah dilarang. PBB turut menyuarakan kebimbangan berhubung serangan berhampiran kompleks kuil purba yang disenaraikan sebagai tapak UNESCO di Baalbek. Undang-undang kemanusiaan antarabangsa tumpu perlindungan tapak awam kecuali jika penggunaan ketenteraan disahkan. Turut berisiko terkesan serangan runtuhan Rom kuno yang diiktiraf UNESCO. Banjir di Sepanyol, pasukan penyelamat terus giat mencari baki mangsa yang masih hilang, termasuk melakukan pelbagai usaha dan kaedah baharu. Desakan mencari mangsa hilang terus meningkat selepas kerajaan umum angka kematian melonjak kepada 205 orang semalam. Menerusi rakaman video, pasukan penyelamat yang dilengkapi drone dan dibantu anjing pengesan dilihat menyelongkar serpihan infrastruktur dipenuhi lumpur. Bencana kali ini direkodkan paling buruk pernah melanda Sepanyol dan kawasan paling terjejas di wilayah Timur Valencia menyaksikan 202 mayat ditemukan di wilayah berkenaan. 500 lagi petugas dikerah bagi operasi tersebut, menjadikan jumlah keseluruhan petugas mencari dan menyelamat hampir 2,000 orang dan dijangka 500 lagi petugas akan dikerahkan. Perkembangan Liga Super, pendahulu Liga JDT terus mengukuhkan kedudukan selepas mencatat kemenangan mudah di ke atas Negeri Sembilan FC 4-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Mendominasi hampir keseluruhan permainan, skuad Harimau Selatan mendahului 2-0 pada babak pertama hasil jaringan Herberti Fernandez. Skuad bimbingan Hector Bidoglio itu terus menambah derita skuad Jang apabila Arif Aiman Muhammad Hanapi meledak gol ketiga pada minit ke-48.
Di penghujung perlawanan, pengadil menghadiahkan penalti kepada JDT selepas bola terkena tangan Muhammad Harith Samsuri. Pemain gantian Jorge Leonardo tenang menyempurnakan sepakan berkenaan. JDT kini mendahului Liga mengumpul 37 mata selepas 13 perlawanan, manakala Negeri Sembilan tercorot dalam kedudukan Liga dengan 6 mata. Sementara itu, di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Nerus, tuan rumah kembali menemui sentuhan kemenangan selepas 6 perlawanan apabila mengatasi Pening FC 1-0. Pemain pertahanan Muhammad Ubaidullah Syamsul Fazili muncul wira skuad penyu apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-27 untuk menghadiahkan 3 mata berharga buat pasukan. Kemenangan tipis itu membolehkan Terengganu kekal di kedudukan keempat Liga mengutip 21 mata, manakala Penang di tangga ke-11 dengan 11 mata selepas 14 perlawanan. Play-off Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang musim 14. Juara bertahan Selangor Red Giants SRG dikejutkan apabila tewas kepada juara 3 kali Toda pada aksi separuh akhir upper bracket. Beraksi di Kompleks Sukan Edu City Iskandar Puteri, Toda yang diketuai bekas pemain kebangsaan Muhammad Daniel Fuad beraksi cukup cemerlang. Toda berjaya merakam kemenangan 3-1 ke atas SRG sekaligus mengesahkan tempat ke peringkat final upper bracket selangkah sebelum mengesahkan tiket ke kejohanan dunia M6. Toda dijadual bertemu tim Vamos yang sebelum itu menyingkirkan Red Esports dalam satu lagi aksi. Red Esports pula akan beraksi di peringkat separuh akhir lower bracket bertemu SRG. Teka-teki pengganti Erik ten Hag terjawab. Jurulatih dari Portugal, Ruben Amorim, dilantik sebagai pengendali Manchester United. Pelantikan itu diumum kelab gergasi Liga Perdana Inggeris berkenaan. Jurulatih berusia 39 tahun itu akan memimpin pasukan bermula 11 November dan akan bersama The Red Devils sehingga Jun 2027. Ruud van Nistelrooy akan meneruskan tugasnya sebagai pengurus sementara sehingga ketibaan Amorim. Manchester United memecat pengurus dari Belanda Ten Hag pada Isnin selepas kekalahan terbaharu mereka hujung minggu lepas. Ketua Jurulatih Sporting Lisbon, Ruben Amorim, yang pernah menjalani latihan selama seminggu di Manchester United semasa era Jose Mourinho antara 2016 dan 2018. Dia memenangi 2 gelaran Liga Portugal bersama Sporting Lisbon pada musim 2020-2021 dan 2023-2024 selepas setahun bersama Braga, satu lagi kelab Portugal. Beralih ke Liga Pro Saudi, Al-Ittihad mengukuhkan kedudukan di tangga kedua Liga selepas meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Al-Ahli di laman sendiri. Saingan berlangsung di Jeddah menyaksikan skuad tuan rumah turun beraksi tanpa tonggak utama Karim Benzema yang mengalami kecederaan otot. Peranan sebagai penggempur dipikul Salih Al-Shehri yang cemerlang meledak gol pada minit ke-42 hasil bantuan Musa Diaby. Di babak kedua, Al-Ahli menyamakan kedudukan menerusi pemain antarabangsa Ivory Coast dan bekas pemain tengah Barcelona Frank Kessie. Namun jaringan itu kemudian dibatalkan kerana offside. Kemenangan membolehkan Al-Ittihad mengumpul 24 mata menyamai pungutan mata pendahulu Liga Al-Hilal. Kedua-dua pasukan cuma dipisahkan dengan kelebihan jaringan. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.